السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Mungkin dalam pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kuliah pada malam ni akan disampaikan oleh Dr. Rozaimi Ramli. Tapi tengah hari tadi dia minta pada saya untuk ganti kerana dia ada urusan. Jadi saya ambil gantian itu dan saya tanya apa tajuk yang dibincangkan. Tidak ada tajuk yang spesifik, melainkan dalam poster asal dia tulis kuliah maghrib khas. Jadi bila mana saya ambil tiba-tiba ni, saya ambil satu tajuk yang kata apa, yang okey lah untuk semua, iaitu ibrah daripada kalamullah. Kita ambil pada mana-mana ayat dan kita ambil pengajaran, kita tengok makna ayat tu, kita tengok huraian para ulama berkenaan dengan ayat tu, dan kita ambil manfaat padanya. Sebab pada malam ni asalnya saya ada kuliah di Masjid Terapung, Kuala Perlis, tapi saya tangguhkan ke hari yang lain sebab nak beri laluan kepada orang lain datang ke kuliah ataupun program yang banyak di Perlis pada malam ni. Sebab malam ni ada forum di Masjid Tuanku Syed Putra juga di Kangak, dan saya duk ingat orang mesti akan pergi sana dan orang akan datang Masjid Negeri lah, sebab dua orang yang agak popular dan ada forum yang besar tu. Jadi saya batalkan dan saya ingat saya rehat ataupun saya relax lah. Tapi rupanya ada urusan yang tak dapat dielakkan, saya ganti balik tempat ni. Tapi tak apa, moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat dan rahmat lah. Jadi kita punya perkongsian pada malam ni, saya pun dah lama tak datang Masjid Negeri ni. Masa saya datang yang last dulu belum renovate lagi. Sekarang ni dah renovate dah. Saya pernah lah datang salat walaupun tak kuliah, dah tengok lah renovate ni. Tapi untuk kuliah ni sebelum pada ni lagi. Tak apa. Ayat yang saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan ialah beberapa ayat daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni ialah surah yang keempat dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ni ada satu ayat yang ke-36 dalam mushaf, ianya muka surat yang ke-84. Kalau kita buka dalam telefon Android Quran pun ataupun application Quran apa-apa sajalah, ianya muka surat yang ke-84. Dia berada pada juzuk yang ke-5. Ayat ni kalau kita dengarkan dulu sepintah lalu, macam mana bunyi dia dan apa maksud dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wabnis sabil وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
Kalau kita tengok terjemahan ayat ni, Allah Azza wa Jalla sebut, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jangan kamu sekutukan dia dengan suatu apa jua pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur, dan membangga-banggakan diri. Nah, itu terjemahan. Saya ambil terjemahan tu daripada pimpinan Ar-Rahman, daripada Abdullah Basmih. Itu terjemahan yang dalam bahasa Melayu Malaysia kita lah. Okay. Ayat ni sepintas lalu, kalau kita tengok, ada beberapa arahan yang Allah Ta'ala arahkan kepada kita. Pertama, Tuhan kata, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah kamu kepada Allah. Ini ialah hakikat kepada tauhid. Wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan jangan kamu terlibat dengan apa-apa saja cabang daripada kesyirikan yang akan mengganggu gugat tauhid kamu dengan Tuhan. Itu dari segi huraiannya lah. Kemudian Tuhan sebut beberapa kelompok, beberapa kumpulan-kumpulan yang perlu juga diberi perhatian. Tuhan sebut wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa kamu berbuat baiklah. Wabidil qurba, kepada kaum kerabat kamu, iaitu adik-beradik kamu. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam, kepada jiran yang dekat dan jiran yang jauh, dan juga rakan sejawat. Tu bahasa Melayu. Was sahibi bil jam wabnis sabil, orang yang bermusafir, yang terlantar. Wabnis sabil ni kadang-kadang boleh juga bawa maksud orang yang berhutang. Wama malakat aimanukum, dan juga orang-orang yang menjadi hamba. Ada beberapa kumpulan yang Tuhan sebut melalui ayat ni yang kita kena beri perhatian. Taklah kita beri perhatian semua sekali, tapi kita ada bahagian dalam hidup kita ni kita perhati kumpulan-kumpulan ni. Mungkin dalam kehidupan saya dan tuan-tuan, antara kelompok yang dekat dengan kita ni ialah al-walidain, iaitu ibu bapa kita. Wabidhil qurba ni ialah adik-beradik kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Itu pun sebahagian orang dia kadang-kadang jarang dah, ataupun tak terlalu sangat kepada anak-anak yatim ni. Dan juga orang miskin, jiran. Kita hidup bermasyarakat, kita ada jiran jauh, jiran dekat. Cuma yang saya nak fokus pada malam ni ialah sahibi bil jam. Dalam terjemahan dia sebut rakan sejawat. Kita nampak terjemahan dia, kita mungkin boleh faham secara surface ataupun permukaannya, itu ialah kawan tempat kerja. Mungkinlah. Okay. Sebab huraian untuk sahibi bil jambi ni, para ulama memberikan luas pengertian dia. Antaranya ialah As-Sa'di dalam tafsir dia, satu orang tokoh tafsir, Nasir As-Sa'di, dia sebut as-sahibi bil jambi sini bukanlah sahabat sejawat semata-mata, tapi ada beberapa huraian ataupun pecahan kepada sahibi bil jambi ni. Maksud sahibi bil jambi bukan hanyalah kawan semata-mata kawan, iaitu kawan yang kita kenal dengan sebab kita belajar sekali dengan dia, kawan yang kita kenal dengan sebab kita kerja sekali dengan dia. Tapi dalam tafsiran dia sebut as-sahib fil hadir, kawan yang kita kenal secara umum, yang pertama. As-sahib fis safar, kawan yang kita kenal waktu bermusafir. Dan yang ketiga yang disebut dalam sebahagian tafsir, as-sahib dengan makna az-zawj, iaitu pasangan, isteri.
Kita tengok ayat ni dia berada dalam suratul Nisa. Surah An-Nisa ni maknanya ialah surah yang bercakap tentang perempuan. Walaupun ia surah tentang perempuan, tapi surah ni juga bercakap tentang lelaki. Sebab tu kalau kita tengok dalam mushaf ayat yang ke-36 ni, muka surat 84 dalam mushaf cetakan Quran kita sekarang, ayat paling atas muka surat tu Tuhan sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki itu lebih mempunyai kekuatan, kemampuan ke atas perempuan, di atas kelebihan yang telah Tuhan berikan kepada kamu, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga daripada apa yang kamu keluarkan daripada rezeki yang telah kami berikan. Suratul Nisa, surah An-Nisa ni ialah surah yang bercakap tentang organisasi kemasyarakatan. Selain daripada dia sebut tentang tauhid, tentang syirik, lawan kepada tauhid, antara benda yang menjayakan tauhid satu orang tu, menjadikan satu orang tu betul bertauhid kepada Tuhan dia, ialah dia tidak mengetepikan ataupun melengahkan juga isu kemasyarakatan. Sebab tu pada ayat 36 Tuhan sebut asnafin nas, kumpulan-kumpulan manusia yang perlu untuk diberi perhatian. Saya nak sebut benda ni kepada tuan-tuan dan puan-puan sebab benda ni penting. Sebab keadaan ni hidup yang semakin hari semakin moden, semakin hari semakin maju ni mengurangkan kita ambil tahu tentang isu ni. Sebab kita kena tahu, hidup bermasyarakat ni ialah satu benda yang penting dan diambil kira juga di akhirat nanti untuk meluluskan kita dapat masuk syurga ataupun neraka. Bahkan kita semua tahu dan maklum, kalau kita ada terlekat urusan dengan orang di dunia ni, di akhirat nanti dia tak selesai. Dia ada banyak lagi urusan-urusan yang perlu diselesaikan. Sebab tu ada hadis Nabi sebut tentang bagaimana orang yang mati syahid sangkut pahala syahidnya kerana hutang. Sangkut pahala syahidnya kerana hutang. Kerana apa? Kerana urusan sesama manusia tak selesai. Mungkin dia dapat kedudukan yang baik, dia ada kecenderungan untuk melakukan ibadah, dia ada hubungan yang baik dirinya dengan Tuhan, tapi dia ada masalah sesama manusia. Sebab tu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab dia Mu'jamul Awsat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafa 10 sinin. Itu yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat, kitab dia. Maksud hadis tu Nabi kata, siapa-siapa yang pergi jumpa saudara dia untuk memenuhi hajat saudara dia, maknanya saudara dia susah, dia nak ringankan kesusahan saudara dia, ianya lebih baik daripada beriktikaf selama 10 tahun. Tapi hadis ni dhaif. Ada perbahasan dia lah, hadis ni dhaif. Ada satu lagi hadis pun diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Nabi sebut dalam hadis itu, dan hadis itu dinilai hasan oleh sebahagian para ulama. Nabi kata, siapa-siapa yang pergi mencari orang-orang yang berada dalam hutang, orang berhutang, dia pergi cari dan dia nak lunaskan hutang orang tu, dia nak pergi penuhkan hajat orang tu, maka ianya lebih baik berbanding beriktikaf dalam masjidku ini, iaitu masjid Nabi, selama sebulan, selama 1 bulan. Hadis itu panjang lagi Nabi sebut. Nabi sebut tentang bagaimana orang-orang yang pergi memenuhi dan memberi manfaat pada orang. Sebab hadis itu Nabi mulai dengan Nabi kata, manusia yang paling dicintai Allah ialah yang memberi manfaat pada orang lain, dan amalan yang paling Allah Ta'ala cinta ialah membahagiakan sama-sama Muslim, mengangkat kesusahan daripada orang lain, membayarkan hutang, menghilangkan rasa lapar. Dan kata Nabi, sesungguhnya orang yang berjalan nak pergi cari kelompok-kelompok ni lebih baik berbanding beriktikaf di masjidku selama 1 bulan penuh. Yang ni dia tak dhaif sangat, dia hasan dia. Tapi ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Nabi sebut siapa-siapa yang pergi cari, pergi tolong saudara dia, selama mana dia cuba nak tolong saudara dia, begitulah Allah Ta'ala menaungi dia dan membantu dia. Yang tu sahih, yang tu riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Cuma poinnya ialah hadis-hadis ni dan ayat-ayat Quran ni nak sebut tentang satu part dalam kehidupan manusia, ialah kamu kena beri sumbangan pada orang, kamu kena beri khidmat dan manfaat pada orang. Maknanya ada satu benda lah kepala kita ni, hidup tak boleh juga buat hal sendiri, kena ada juga fikir macam mana nak bagi manfaat pada orang, mengikut kepada kemampuan masing-masing. Saya terasa nak kongsi benda ni sebab saya ada terlibat dengan satu peristiwa. Peristiwa ni di satu tempat, ada duduk dengan beberapa orang. Beberapa orang ni ialah orang-orang yang bekerja di bidang perkhidmatan, layan orang, serve orang. Kerjalah, bahagian kerajaan ke swasta ke, yang jenis ada kena serve orang, kena tolong orang buat urusan tu, buat urusan ni. Tengah-tengah dia duk buat urusan, tengah-tengah dia duk berehat apa semua tu, dan saya ada sekali situ, ada satu orang datang. Satu orang datang ni, dia pun bagi tahu, minggu depan saya cuti. Tanya sebab apa cuti? Sebab dapat panggilan kena buat haji. Jadi saya cuti awal lah, nak buat persiapan nak pergi buat haji ni. Kawan yang bercakap ni, dia duduk bahagian perkhidmatan, dia serve orang. Dan saya perasan waktu dia serve orang tu, dia buat kerja lebih kurang. Dia tak serve orang sungguh. Orang minta apa-apa, orang minta penerangan dia tu separuh masak je, menyebabkan orang pergi tak clear, orang datang balik sebab dia terang tu tak habis perkhidmatan tu. Dia bersembang dengan kawan tu, kawan yang akan cuti nanti, dengan sebab nak pergi buat haji ni. Dia kata seronok lah boleh pergi buat haji, nanti pergi doakan saya, boleh iktikaf dalam masjid Nabi, boleh buat apa-apa, boleh buat ibadah, boleh fokus. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut, orang yang membantu orang, memberi manfaat kepada orang, yang memudahkan urusan orang, membahagiakan orang. Orang tengah runsing, urusan tak selesai, orang nak bagi urusan dia tu licin, tapi ada orang-orang yang macam ni, dia tak licinkan urusan orang, dia lambatkan, benda boleh siap setengah jam, jadi tangguh sampai 2 hari, 3 hari. Dalam masa yang sama dia mengidam nak pergi buat iktikaf di masjid Nabi, dia mengidam dia tu. Tapi Nabi kata orang yang mudahkan urusan sesama Muslim lebih baik berbanding dia iktikaf di masjid aku sebulan. Dia mengidam nak pergi yang tu, tapi position yang dia ada tu pahalanya lebih besar berbanding dia beriktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Tuan-tuan boleh bayang, satu salat di masjid Nabi itu 1000 pahala berbanding tempat lain, berbanding masjid kita ni lah, kecuali Masjidil Haram. Itu salat, belum ibadah lain. Tapi Nabi kata kamu mudahkan urusan orang. Contoh orang datang, dia nak mohon apa-apa ke, borang dia tak clear, kita yang jaga kaunter ni, kita pun tulis, yang ni tak clear lagi. Waktu sebut tak clear tu, bagi tahu dia macam mana cara nak clearkan yang ni. Jangan bagi tahu separuh, yang ni tak clear ni, nak pergi mana, kena pergi situ, kena pergi sini, kena pergi situ, kena pergi sini. Ini semua benda-benda yang menyusahkan orang, tapi kita boleh rebut pahala dengan kita mudahkan orang. Pergi bangunan tu, jumpa orang yang nama ni, bagi tahu dia nak buat benda ni, nak urus benda ni. Simple je. Sebab apa? Sebab ibadah tidak dilihat hidup di kawasan itu, ibadah hanya dilihat pada masjid dan surau sahaja. Ini antara benda yang menyebabkan masyarakat kita dia ambil mudah, dia tak beri perhatian sangat. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri, tengah duk sambung belajar ni, kita kadang-kadang nak cari bahan-bahan di universiti lain, di perpustakaan universiti lain. Ada satu universiti ni saya pergi, tak nak sebut lah, nanti orang marah pula. Jauh daripada Perlis ni, 5-6 jam perjalanan kita kena buat, tapi kita ada tujuan lain lah nak pergi. Pergi-pergi bahagian kajian, bahan-bahan kajian ni ditutup. Dengan sebab saya duduk beberapa hari di situ, jadi kita tak rasa urgent sangat lah, dah tak rasa kalut sangat.
Tanya pegawai yang jaga bawah tu, kaunter yang jaga bawah tu, ni bila nak buka? Dia kata esok buka. Bila mana dia kata macam tu, kita pun balik. Dengan sebab bahagian tu tutup. Dan kita berharap lah, sebab dia kata pegawai yang akan jaga bahagian tu esok buka. Bila mana kita pergi esok, tak buka lagi. Saya tanya, bila buka? Dia kata 8 Mei baru buka. Semalam dia kata hari ni buka. Ini kita pergi kali kedua ni, dia kata lagi seminggu baru buka. Pegawai yang sama, orang yang sama. Kecewa lah, saya kecewa. Kalau ikut hati tu memang terbakar habis Sebab kita dah pergi jauh ni. Memang terkeluarlah perkataan-perkataan yang agak tinggi suara tu sikit. Kita dah datang jauh, tiba-tiba buat macam ni pula. Dahlah di tempat pengajian, tempat melahirkan orang-orang akademik, tak sepatutnya benda ni berlaku. Cuma nak kata, kenapa jadi macam tu? Sebab mungkin dah lama kerja situ, dah tak rasa amanah tu nampak berat sangat. Ataupun yang kedua, memandang enteng menguruskan urusan orang. Ini benda yang mustahil. Benda-benda ni disebut dengan common sense. Benda-benda ni disebut sebagai akal dan budi. Kita serve orang, kita berkhidmat kepada orang. Sebab ada orang dia mengidam untuk buat macam-macam ibadah. Dia mungkin taklah fasih baca Quran, dia nak baca Quran dengan bacaan yang baik, akhirnya dia ambil kelas tu kelas ni, tapi dia abaikan tanggungjawab dia. Tak salah, tak salah dia ambil kelas Quran dalam keadaan macam tu, tapi dia kena tahu keutamaan. Sebab tu dalam bab ni, mengenali keutamaan tu penting. Dan nak balik kepada ayat yang kita sentuh tadi, ayat 36 tadi, Allah Ta'ala kata berkhidmat, memberi manfaat kepada orang dekat lebih utama berbanding memberi manfaat kepada orang yang kita tak berapa kenal sangat. Orang yang tak berapa kenal pun kita kena buat elok. Orang yang rapat hari-hari, mak ayah kita, kawan sejabat, kawan sepejabat kita, isteri kita, anak-anak di rumah, lagi menjadi keutamaan, lagi tinggi common sense yang harus diberikan. Inilah yang nak disampaikan ataupun yang nak dikongsikan pada malam ni. Syekh Nasir As-Sa'di, bila mana dia cuba nak bagi syarah kepada As-Sahibi bil Jambi, apa dia sebut? Dia kata fa'ala as-sahibi li sahibihi haqqun zaid ala mujarradi islamihi. Kepada satu orang yang berkawan, bila mana dia berkawan dengan satu orang, kawan dia yang rapat ni makin bertambah hak-hak yang perlu dia tunaikan berbanding orang jauh. Dengan sebab ni orang-orang yang rapat, ini adalah orang-orang yang dekat. Min musa'adatihi ala umuri dinihi wa dunia. Antaranya ialah menolongnya pada urusan agamanya dan juga pada urusan dunianya. Yang ni mungkin tak balance sikit, dengan sebab ini kawan rapat. Kadang-kadang kita kawan rapat, urusan dunia kita boleh tolong dia. Dia mungkin kereta rosak, dia mungkin ada sakit, nak kena bawa pergi hospital, yang ni boleh. Tapi dalam urusan agama ni kita slow. Mungkin dia ni taklah berapa beragama dengan baik, salat pun culah. Dengan sebab kawan rapat ni kadang-kadang kita tak gamak nak tegur, dia jadi tak sanggup. Dia rasa macam aku dah rapat dengan dia ni, dia pun selalu belanja aku, biarlah kalau dia tak semayang ni, aku rasa biar dia fikir faham-faham sendirilah. Tak kena juga yang tu. Cuma untuk part ni dia lebih susah lah. Sebab nak membetulkan pada benda yang dah terbiasa, lagi payah dan lagi berat. Sebab tu unsur ataupun aspek ini tidak boleh diletakkan sebelah mata. Al-Quran membawakan kepada kita banyak kenyataan-kenyataan. Salah pilih kawan, salah berkawan, dan suasana berkawan yang tak betul tu kadang-kadang membantut dan mengganggu juga kita. Antaranya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, surah Al-Furqan Allah Ta'ala sebut tentang satu kisah. Walaupun tak mention orangnya,
tapi cerita tentang apa yang berlaku secara umum kepada cerita ni, iaitu ayat yang ke 28 sampailah ayat yang ke 29. Tak panjang pun, 2-3 ayat je. Surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke 27, bila mana Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Furqan ni, ayat yang ke 27 ni, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari tersebut telah menggigit jari orang yang zalim dan berkata, dia sebut waktu dia gigit jari tu, satu kelakuan bila mana orang dalam keadaan cemas takut ni, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, alangkah celakanya aku tidak mengambil jalan rasul ini. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ni ayat yang ke-28 surah Furqan. Allah Ta'ala sebut pada ayat 28 ni, ya wailata, alangkah celaka, sangat rugi aku ni, telah mengambil dia ni sebagai kawan aku. Dia tu siapa? Siapa yang bercakap ni pun kita tak tahu. Kita kena buka tafsir lah, nanti saya sebut. Cuma saya nak sebut ayatnya dulu. Ayat 29 Tuhan sebut, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Kawanku ni telah menyesatkan aku daripada peringatan, selepas peringatan tu datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khazula. Kata Allah Azza wa Jal penutup kepada ayat ni, apa dia? Sesungguhnya syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia kerana telah mewujudkan satu hasutan sehingga dia berkawan dengan kawan yang salah. Ayat yang ke-27 sampai ayat 29 daripada surah Furqan ni ialah cerita sahibi bil jambi yang salah. Ayat 36 surah An-Nisa, Tuhan kata kamu kena buat baik dengan kawan, tapi buat baik yang ni salah. Buat baik yang seperti dalam surah Furqan ni salah. Buat baik apa? Okey. Cerita dia pada zaman Rasulullah SAW sebelum hijrah ni, duduk di Mekah 13 tahun ni, Nabi menghadapi tantangan dakwah, terutamanya pada 5 tahun yang terawal. 5 tahun lepas terima wahyu ni, 5 tahun lepas terima wahyu di Gua Hira ni. Pada waktu tu pembesar-pembesar Quraisy, termasuk juga orang-orang muda yang ada pengaruh, mereka menjadi pihak yang paling kuat menolak dakwaan ataupun dakwah yang dibawa oleh Nabi ni. Cuba sedaya upaya mungkin untuk menggagalkan dakwah Nabi. Sebab tu kita akan tengok antara benda yang dibincangkan oleh mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy ni yang duduk di Darun Nadwah ni, yang pada waktu tu diketuai oleh Abu Jahal selepas kewafatan Abu Talib semua ni, mereka cari orang-orang yang mulut celupa ni, suka maki orang ni, untuk maki Nabi depan-depan. 2 orang dipilih untuk jadi tukang maki, dibayar gaji lagi untuk maki Nabi. Tujuan dia ialah untuk bagi Nabi ni down mental. 2 orang, iaitu Walid bin Mughirah dan As bin Wa'il. Kita pernah dengar sahabat nama Khalid bin Al-Walid, ayah dia ni, Walid bin Mughirah. Kita pun pernah dengar sahabat nama Amr bin Al-As, pun ayah dia As bin Wa'il ni. Jadi kedua-dua ni, Walid bin Mughirah dengan As bin Wa'il, telah menjadi orang yang fikir strategi nak bagi Nabi ni down. Keluar je Nabi, kita maki dia. Maki dengan maki yang teruk. Antara maki-makian yang diletakkan kepada Nabi ialah Nabi ni anak zina, terutamanya Walid bin Mughirah disebut, sehinggalah Quran menelanjangkan nasabnya. Dia pun anak zina rupanya. Dia pun datang daripada hasil yang tak jelas. Daripada mana ayah dia, tak tahu. Dia satu orang anak yang tidak diketahui siapakah ayahnya yang benar. Maknanya Al-Mughirah tu pun sendiri betul ke tidak ayah dia, sehingga benda tu memalukan dia. Dia stop daripada maki Nabi. Cuma saya nak sebut, waktu tu ada orang-orang muda yang ikut wave ataupun gelombang daripada orang-orang besar ni,
Sebab ni orang-orang muda yang rapat dengan orang-orang besar. Orang-orang muda yang berkawan dengan Abu Jahal, Abu Lahab apa semua ni. Nama dia Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id, dia berkawan rapat dengan satu orang juga pemuda Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dua orang ni rapat-rapat sungguh. Kamcing betul lah. Pergi mana-mana pun mesti pergi sekali. Dan berjaya pada bidang sekali. Iaitu bidang kepimpinan lah dua orang ni duduk. Sebab dia orang ni pemimpin muda. Cuma Uqbah bin Abi Mu'id lebih slow movement dia untuk lawan Nabi berbanding Umayyah. Umayyah ni sakan sikit. Uqbah bin Abi Mu'id, dia pernah bincang dengan Umayyah bin Khalaf. Dia kata, kita ni nampak gaya macam payah nak lawan Muhammad, dan kita mungkin kena bersedia untuk menerima keadaan satu masa nanti orang akan terima Muhammad, tunduk dengan Muhammad, dan kita pun duduk bawah dia. Dia nampak benda tu. Maknanya hati dia ni taklah teruk sangat lah. Dia nampak movement yang Nabi bawa ni lain sikit, gerak-geri tu lain. Maknanya boleh pergi jauh Nabi ni. Tapi Umayyah buat tak dengar macam tu. Umayyah kata, sekarang ni kerja kita lawan, kita pulun bagi jatuh Muhammad ni. Tapi dia tu sendiri, dia ikutlah kawan dia tu, tapi jauh di sudut hati dia, dia rasa gerak kerja yang Rasulullah bawa ni akan sampai pada tahap Quraisy tak boleh lawan dah. Quraisy kena stop. Iaitu kemuncak dia pada tahun ke-8 Hijrah lah, berlakunya pembukaan kota Mekah tu. Maknanya sejatuh-jatuhnya Quraisy pada waktu itu. Balik pada poin dia tu, pada satu hari, ini riwayat yang disebut dalam Ibnu Katsir, riwayat yang disebut dalam At-Tabari dan juga Al-Qurtubi. Umayyah dia keluar daripada Mekah dengan sebab ada urusan, dia tinggal seorang. Uqbah bin Abi Mu'id ni dia duduk di Mekah seorang. Jadi dia tak ada kawan lah. Kawan-kawan yang tak rapat tu ada, tapi kawan yang betul-betul rapat, yang benda-benda yang kata apa, privacy, benda-benda yang censored ni, dia hanya cerita pada Umayyah saja. Jadi pada waktu dia duduk seorang di Mekah tu, dia telah buat kenduri makan-makan. Dan antara orang yang dia jemput ialah Rasulullah sendiri. Sebab pada zaman tu kita kena tahu, Quraisy ni walaupun dia lawan, dalam bab makan ajak juga. Dia bukan macam kita kalau bergaduh tak ajaklah makan. Dia ajak makan. Jadi Nabi pun pergi sebab waktu tu dia tak ada isu lagi makanan orang kafir, makanan orang ni. Yang cerita makanan orang kafir ni lepas pada pergi Madinah. Nabi pun pergi sebab Nabi tengok inilah prospek dakwah yang kita kena ambil. Nabi pergi dan Nabi cuba encourage kepada dia tentang Islam. Nabi berikan kepada dia penerangan-penerangan apa yang Nabi bawa. Sehinggalah dalam riwayat tersebut berjaya melunakkan hati Uqbah bin Abi Mu'id ni. Sebahagian riwayat, tak semua riwayat menyatakan dia masuk Islam. Sebahagiannya mengatakan dia syahadah depan Nabi pada waktu kenduri tu. Dia syahadah, dia ikut dan dia bai'ah dengan Nabi. Tapi dia tak tunjuk dia ni sebagai pengikut yang rapat sangat lah, tapi dia minat follow movement Nabi tu. Akhirnya kawan rapat, kawan karib yang telah lama keluar bermusafir ni balik ke Mekah, iaitu Umayyah bin Khalaf. Waktu tu orang sampai kepada Umayyah bahawasanya Uqbah ni telah murtad. Sebab bahasa istilah yang digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk golongkan Nabi Muhammad dan pengikut dia ni disebut dengan nama Sabi'in. Sabi'in ni maksudnya orang yang tak sembah berhala dah, ataupun dalam bahasa maksudnya murtad lah. Yang sebenarnya kalau kita sekarang kita faham murtad tu orang Islam yang dah tak sembah Allah Ta'ala dan dah melakukan kesyirikan, kita panggil dia murtad. Cuma zaman tu orang-orang yang ikut dakwah Muhammad dan tak nak sembah berhala, mereka disebut sebagai Sabi', yang bermakna murtad. Orang beritahu pada Umayyah, kawan kamu tu telah pun murtad. Dia pun pergi jumpa Umayyah. Dia pergi jumpa Uqbah bin Abi Mu'id, tanya pada Uqbah, betul ke kamu, aku dengar cerita dah jadi pengikut Muhammad? Jawab Uqbah, tak, tu khabar ni je, aku tak ikut Muhammad. Macam mana kita janji dulu untuk lawan Muhammad, kita lawan lah. Dia tak gamak nak cerita.
Lalu Uqbah ni dia tenangkan hati kawan dia dengan dia sebut macam tu. Umayyah kata, setiap perkataan perlukan kepada bukti. Maknanya satu orang yang kata dia tu tak ikut Muhammad, dia kena ada bukti dia tak ikut Muhammad. Apa dia bukti dia? Bukti dia, kamu kena ludah muka Muhammad depan aku, atas nama persahabatan. Atas nama persahabatan. Dia waktu tu dia dah elok dengan Nabi ni, dia tak lawan lagi. Akhirnya dia bawa dia jumpa Nabi Muhammad. Dan apa Uqbah buat? Uqbah ludah juga muka Nabi lah sekali. Dengan sebab dia nak jaga hati kawan dia. Dia nak jaga sahibi bil jambi dia ni. Kita balik pada ayat 36 tadi kan. Allah Ta'ala kata, berlaku ihsanlah kepada kawan sejawat ni. Okey. Ihsan bukan semua benda kita kena layan dia baik. Ada benda yang tak elok kita tak layan. Kesilapan yang dilakukan oleh Uqbah dia layan yang ni. Sebab itulah pada ayat yang ke-27 Allah Ta'ala sebut, pada hari itu orang yang zalim itu akan menggigit jarinya sebagai penyesalan. Bangkit-bangkit daripada kubur, betul apa yang Muhammad sebut, ada hari kiamat ni. Cerita tauhid syirik ni ada. Waktu tu Allah Ta'ala kata, yang zalim itu, iaitu Uqbah bin Abi Mu'id, dia kata, alangkah celakanya aku telah ambil dia ni sebagai kawan aku, iaitu merujuk pada Umayyah. Alangkah baiknya kalau aku ikut Rasul, aku tak ikut Umayyah. Umayyah ni telah tarik aku daripada peringatan yang betul dan sesatkan aku. Semua ni tak lain tak bukan kerana syaitan yang telah menjadikan aku seronok berkawan. Tapi waktu ni salahkan syaitan, tak jadi apa dah. Tidak ada apa-apa yang boleh undur balik, tak boleh lah. Okay. Jadi saya nak sebut sini apa dia? Balik kepada syarah yang disebutkan dalam Nasir As-Sa'di tu, dia kata fa'ala sahibi li sahibihi haqqun zaid. Untuk orang yang berkawan, dia kena jaga hak kawan rapat dia lebih berbanding dia jaga hak orang yang jauh. Dengan dia membantu kawan dia pada umur dunia wa umurun dinihi. Maksudnya dia kena tolong kawan dia pada urusan agama dan juga urusan dunia. Saya sebut tadi, ada orang dia jaga urusan dunia je lah, urusan agama dia tak. Dia tengok kawan dia jauh terpesong, faham agama lain macam, dia biar ya. Tapi ajak minum teh pagi-pagi, sarapan pagi-pagi ikut. Tapi sampai kat part tu tak cakap. Sebab apa? Sebab takut dia tak nak berkawan dengan kita, hilanglah kawan aku. Yang tu silap. Dia kena seimbang. Dan memang satu orang yang sudah bergelumang dengan kebiasaan yang salah, untuk dia menerima teguran ataupun pembetulan bukan mudah. Siapa-siapa saja, tak terkecuali. Bila mana dia dah biasa dengan benda salah, nak ubah, nak tune balik supaya dia tak buat benda tu susah. Tambah lagi kalau kawan rapat, tambah lagi kalau orang-orang yang rapat. Sebab tu ayat ni Tuhan kata, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan syirikkan dia. Buat baik pada ahli keluarga, buat baik kepada mak ayah. Wabil walidaini ihsana. Maknanya mak ayah kita kena muliakan. Tapi kalau mak ayah bergelumang dalam kesyirikan, tak ada kompromi. Dia nak buat syirik, dia nak ajak kita sekali pukal buat syirik, saya tak ikut, saya tak buat yang ni. Adik-beradik kita, dia nak suruh kita buat benda tak betul, saya tak ikut. Silaturahim jaga. Tapi untuk kita dipaksa memberi kompromi kepada benda yang salah, jelas-jelas tak buat. Kita kena mencontohi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana dia masuk Islam. Dia masuk Islam, mak dia ni protes, mogok, tak nak makan. Mak dia kata, aku tak akan makan apa-apa pun, dan aku akan duduk di bawah matahari ni. Maknanya tak nak duduk kawasan yang teduh, sehingga kamu balik semula kepada agama asal nenek moyang kamu, iaitu penyembahan berhala ni. Redah hati seorang anak bila mana mak buat macam tu, protes. Tapi sahabat yang betul solid imannya, dia tidak akan jual akidahnya.
Tapi dia taklah kata mampu hang lama, hang nak masuk neraka pergi masuk seorang. Aku tak nak. Tak jawab macam tu. Jawab tu tak cerdik lah. Apa dia kata kepada mak dia? Dia kata, wahai ibu, sekiranya kamu diberi 10 nyawa, duduk bawah panah, tak makan, mati, bangkit balik, hidup, duduk bawah panah lagi, tak makan, 10 kali pun aku tak akan buang agama ni. Sebab ini ialah pilihan aku, ini ialah fahaman aku. Berhentilah daripada buat benda ni. Tak setuju sudah, tapi jangan buat benda macam ni. Akhirnya mak dia tahu, mak dia memang tak mampu pun nak mogok ni, mogok makan ni. Cuma nak katanya, dia taklah kata, tak apa, saya sembah berhala, esok sembah berhala. Dia tak jawab macam tu juga. Dia solid. Sebab ada orang bila kena macam ni, dia mengiyakan dulu, ataupun jawab tak habis, kita jadi penat. Contoh family kita minta, boleh tak buat benda macam ni? Kita kata tak apalah, kita buat. Benda tu salah dari segi agama, kita tak buat. Atau orang tanya lagi, family tanya lagi, buat dah? Nanti lah 2-3 hari kita letih sebab kita tak sebut pendirian kita. Kalau kita jawab terus, saya tak buat yang ni, cuma kita tak sebutlah dengan nada nak bergaduh. Kita sebut, saya tak buat yang ni, minta maaf, saya tak buat. Lepas tu kita bagi tahu sebab apa kita tak buat. Senang je. Cuma memang dia ada bayaran lah daripada benda yang kita buat tu. Bila mana kita cuba nak melawan arus daripada kebiasaan, pasti akan ada penentangan, mesti akan ada orang yang tegang sikit. Tapi kita jangan memulakan ketegangan itu. Maknanya bukan kita yang marah-marah dulu, bukan. Orang nak marah tak boleh nak halang. Cuma marahnya dia pada benda yang salah tidak boleh melemahkan kita untuk kita ikut juga yang salah tu. Tak boleh. Mana kalau ada kawan kita kata, joinlah sekali benda yang tak elok ni, tak ada masalah pun, kita tak ikut. Dia kata, aku nak berkawan dengan hang, tapi benda ni aku tak ikut. Mudah ya. Kalau nak follow benda ni, kamu follow, tapi aku tak. Kalau kita nak bincang dan lain, kita boleh bincang. Atas dasar profesional kita boleh bincang. Tapi untuk isu ni tak. Ayat yang ke-36 ni, Tuhan sebut tentang isu tu, iaitu isu menguruskan perasaan orang dengan baik dan meletakkan pendirian pada tempat yang betul. Ni orang-orang muda ni dia kena tahu benda macam ni. Kadang-kadang perjalanan hidup yang masih lagi panjang ni menyebab kadang-kadang jati diri kita tu diganggu gugat. Kita dah elok orang ni, dah ikut elok, tiba-tiba ada satu kawan cakap, kita pun rasa ragu-ragu. Akhirnya kita ikut movement yang ragu-ragu tu. Jangan gadaikan perasaan ataupun jati diri tu. Pertahankan kalau benda tu betul, tapi jangan pertahanlah keadaan agresif. Benda ni perlukan kepada ilmu bermasyarakat lah juga. Kena tengok orang, kena pandai. Sebab tu dalam ayat ni kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut lagi, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat 36, kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut penutup kepada ayat tu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan dirinya. Ayat tu mula-mula Tuhan sebut, sembah Tuhan, jangan syirik. Buat baik kepada beberapa kelompok manusia ni. Buat baik pada keluarga kamu, buat baik kepada mak ayah kamu, buat baik kepada orang miskin, buat baik kepada anak yatim, jiran tetangga yang dekat, yang jauh, kawan sejawat, sahabat sejawat, apa semua ni, pasangan hidup apa semua ni. Dan Tuhan kata, Tuhan tak suka orang yang sombong, takbur dan bangga diri. Maknanya bila mana bertembung nak buat ihsan tu, orang yang kita nak buat ihsan tu, dia nak ajak kita benda yang tak betul, kita tak buat sombong dengan dia, tapi kita sebut benda yang betul. Lepas pada tu Tuhan pun mention lagi pada ayat 37, definisi orang yang sombong tu apa dia? Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, iaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang untuk menjadi bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan segala limpah kurnia yang telah dilimpahkan kepada mereka. Ini merujuk kepada orang yang dah kenal kebenaran tapi buat dia dengan sebab play safe. Itu yang saya nak sebut. Ada orang dia nak jaga semua orang, kadang-kadang dia jadi macam ni lah. Dia duduk kat kawan ni, betul dah apa yang kamu buat ni. Lepas tu dia pergi kat kawan ni, betul juga apa yang kamu buat ni.
Dia tahu yang mana betul yang mana salah. Akhirnya apa jadi? Talam dua muka. Yang ni tak nak. Yang ni yang disebut sebagai yabkhalun. Mereka bakhil. Tak nak sebut yang betul. Kita mungkin faham bakhil ni orang yang kedekut, payah nak keluar duit. Itu bahagian pada bakhil juga. Antara bentuk kebakhilan ialah tak berani nak sebut yang betul. Bakhil juga. Takut nak sebut yang betul. Itu pun bakhil. Walaupun nampak dia elok, berkawan apa semua. Inilah yang saya sebut struktur masyarakat yang disebut dalam surah ni. Benda ni payah. Sebab masyarakat berbagai-bagai, manusia beragam. Saya nak sebutnya Al-Quran memberi penyelesaian pada kita. Cuma setiap benda benar ni dia ada pengorbanan dia. Sebab itulah untuk berada di atas kebenaran kita dah tengok apa yang sahabat tunjukkan, pengorbanan. Sebab kita nanti ni nak masuk kepada Zulhijjah ni, kita akan bercakap pula tentang korban. Antara benda yang kita payah nak buat ialah mengorbankan diri, dilihat sebagai orang yang menjengkelkan kerana pilih pandangan pelik pada orang. Yang itu tak ramai orang nak buat. Korbankan diri masuk dalam rumah terbakar berani lagi. Tapi korban diri nak dipandang sebagai dia ni pelik pada orang. Yang tu tak berani lah. Tak sanggup nak hidup macam tu. Kita pergi lalu azan tu. Lepas tu kita bagi kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan akhirnya yang kita boleh tengok daripada ayat 36 surah An-Nisa ni, pemahaman sebenar tentang ihsan. Ihsan ini ialah berbuat baik sesama manusia, dalam masa yang sama menjaga tauhid tidak tergadai waktu berurusan dengan manusia. Maknanya dengan keluarga terdekat, dengan kawan yang rapat, jangan kerana kita takut
pada benda-benda yang kita sangka boleh kacau hubungan, lalu kita telah gadaikan prinsip kita, yang tu jangan. Seperti mana yang dah kita tengok pada cerita Uqbah bin Abi Mu'id dengan Umayyah bin Khalaf. Tak salah berkawan, tak salah juga buat baik dengan mana-mana orang, tapi berjati dirilah ketika mana hidup sama manusia. Jangan gadai pendirian. Dalam masa yang sama, jadilah manusia yang memberi manfaat pada semua orang. Jadi saya rasa setakat tu je lah kot kita punya perkongsian pada malam ni. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada apa yang telah didengarkan pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.